Setuju tak kalau saya katakan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar memang merupakan calon yang sangat-sangat layak untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia pada masa yang akan datang? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya rasa bukan lagi satu rahsia betapa saya ini sangat-sangat mengagumi karisma dan juga kepimpinan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar ataupun Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu. Walaupun saya pernah mengkritik beliau, terutamanya ketika beliau pergi bercuti dekat New Zealand untuk melawat anak beliau ketika Terengganu dilanda banjir tak lama dahulu, tetapi itu tidak menyebabkan saya ini langsung tidak memandang beliau sebagai seorang pemimpin yang berkarisma. Bahkan saya merasakan beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat-sangat profesional, seorang yang sangat-sangat berkarisma serta seorang yang mempunyai daya kepimpinan yang begitu luar biasa. Kita lihatlah Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah pentadbiran beliau. Bukannya tidak ada projek-projek Gajah Putih yang ditinggalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional Terengganu yang menyebabkan Terengganu ini mengalami kerugian demi kerugian saban tahun. Tetapi di bawah pentadbiran Dr. Sam, projek-projek Gajah Putih ini berjaya dipulihkan satu persatu, bahkan ada yang telah pun mula mencatatkan keuntungan. Dan dalam masa yang sama juga, beberapa kerosakan-kerosakan seperti keruntuhan stadium ke apa-apa ke dekat Terengganu ini berjaya dipulihkan dan Terengganu semakin lama semakin meningkat pendapatannya. Kalau tidak, mana mungkin Terengganu dapat meletakkan diri mereka sebagai salah sebuah daripada 4 buah negeri dekat seluruh negara kita ini yang mencatatkan ekspor yang positif. Yang lain-lain semua negatif belaka. Semua menurun. Selangor ke Pulau Pinang ke apa-apa ke semua menurun. Tetapi Terengganu selain daripada Kedah, wilayah dan juga Sarawak mencatatkan ekspor yang sangat-sangat positif sepanjang tahun 2023. Ini menunjukkan betapa pentadbiran Dr. Sam ini sangat-sangat luar biasa dan terbukti berjaya untuk menjadikan Terengganu sebagai sebuah negeri yang sangat-sangat luar biasa pada ketika ini. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, ada satu lagi perkara yang cukup saya minat pada Dr. Sam ini ialah tutur kata beliau yang sangat-sangat profesional walaupun dalam keadaan beliau perlu bertegas untuk menuntut hak rakyat Terengganu. Yang paling utama sekali berkenaan dengan isu royalti minyak ataupun wang ihsan. Benda ini bukan cerita baru tuan-tuan dan puan sekalian. Saya rasa anda semua tahu yang Terengganu merupakan salah sebuah negeri yang mempunyai pelantar-pelantar minyak yang cukup banyak serta menyumbang kepada pendapatan negara melalui Petronas. Sejak tahun 1978 hingga tahun 1999, royalti minyak kepada Terengganu ini disalurkan terus daripada Petronas tanpa melalui pihak ketiga. Tetapi sejak tahun 1999, royalti itu telah dihentikan dan digantikan dengan wang ihsan susulan kekalahan Barisan Nasional dekat Terengganu yang menyaksikan Terengganu terlepas ke tangan PAS pada ketika itu. Dan perkara itu berterusan hinggalah sekarang ini. Cuma pada ketika era Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri, Terengganu dapat lebih sikitlah secara asasnya. Tetapi ramai mengharapkan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, royalti minyak dapat dikembalikan ataupun sekurang-kurangnya wang ihsan itu dapat ditambahkan sebab itu adalah hak rakyat Terengganu yang pertama. Yang keduanya, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang satu ketika dahulu, beliau jugalah antara yang cukup lantang bersama-sama memperjuangkan tentang hak royalti bagi negeri-negeri yang ada minyak seperti Kelantan, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Tengok-tengok, selepas menjadi kerajaan, bukan sekadar wang ihsan itu tidak bertukar kembali kepada royalti, tetapi pembayarannya juga tersangkut-sangkut sampai menyebabkan negeri Terengganu tersangkut mereka punya perbelanjaan, tersangkut mereka punya bajet. Sebab 70% daripada bajet kerajaan negeri Terengganu datangnya daripada duit petroleum tersebut. Dan benda ini telah menyebabkan Dr. Sam sangat-sangat marah dan tak puas hati kepada kerajaan Perpaduan Madani ini yang dikira sangat-sangat tidak profesional sehingga menyekat duit petroleum serta duit wang ihsan yang sepatutnya merupakan milik rakyat Terengganu. Beliau pernah mengutarakan perkara ini tuan-tuan sekalian ketika sidang DUN satu ketika dahulu. Saya pernah melaporkan dalam salah satu video. Dan kali ini, selepas beliau menang PRK Kemaman dan menjadi seorang ahli parlimen, beliau nampaknya telah menggunakan kedudukan beliau sebagai ahli parlimen dekat Dewan Rakyat untuk memanjangkan suara ini secara terus kepada kerajaan melalui perbahasan titah diraja beliau. InsyaAllah selepas ini saya akan paparkan video ucapan beliau antara lain. Tetapi selain daripada tuntutan tersebut, yang saya nak anda lihat ialah bagaimana beliau menyusun tutur kata beliau yang saya kira sangat-sangat lembut, sangat berhemah tetapi tidak mengurangkan ketegasan dan juga keseriusan beliau dalam meminta hak rakyat Terengganu ini. Sebab itu saya katakan, karisma beliau bukan calang-calang. Tonton video ini.
Tidak sempurna ucapan saya tanpa saya menyampaikan permintaan 1.2 juta rakyat Terengganu yang mengharapkan penyaluran royalti petroleum atau disebut oleh Kerajaan Persekutuan sebagai wang ihsan dan dana khas yang kita terima sejak sekian lama agar diteruskan tanpa sebarang kelewatan mengikut jadualnya yang diamalkan sejak puluhan tahun. Untuk rekod, perlu diingatkan bahawa penerimaan dana oleh Kerajaan Negeri Terengganu atas nama royalti petroleum dari tahun 1978 hingga 1999 adalah secara terus dari Petronas tanpa melalui pihak ketiga. Sudah tentu Kerajaan Madani yang ada pada waktu ini tidak mahu dibaca dalam buku sejarah atau generasi yang akan datang sebagai pihak yang tidak membayar wang royalti berkenaan yang masih berbaki untuk tahun 2023. Sehubungan dengan itu, saya meminta penjelasan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Sila jelaskan kepada kami apa kebaikan dan objektif yang ingin dicapai oleh Kerajaan Pusat dengan memberikan kesukaran kepada negeri Terengganu sedemikian rupa. Adakah langkah menekan Terengganu ini adalah tidak berlawanan dengan sifat ihsan dan hormat yang merupakan dua dari 6 rukun Malaysia Madani? Tuan Yang di-Pertua, Maman menyokong usul menunjuk kasih titah Baduli Yang Maha Mulia Sri pada Baginda Yang di-Pertua Agong. Terima kasih. Di sini kita dapat lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian betapa profesionalnya Dr. Sam, betapa beliau ini memang benar-benar tegas dan serius, tetapi dalam masa yang sama mengekalkan kredibiliti beliau selaku seorang pemimpin tanpa mengucapkan perkataan-perkataan yang lawak, perkataan-perkataan yang kasar dan sebagainya. Kita dapat lihat beliau memang betul-betul menggunakan latar belakang beliau sebagai seorang pakar dalam bidang aero angkasa untuk menjadi seorang pemimpin yang begitu, orang kata apa, profesional. Memang orang kata apa, bila beliau berucap ini, people will stand up and listen. Itu yang boleh kita katakan. Dan bukanlah niat saya untuk membanding-bandingkan sebenarnya antara ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Dr. Sam ini. Tetapi kalaulah kita tunjukkan video ucapan kedua-dua insan ini kepada mana-mana pihak, saya yakin ramai akan mengatakan bahawa Dr. Sam ini merupakan Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan Ketua Pembangkang. Ini bukan main-main. Saya cabar anda buat benda itu. Tunjukkan video kepada mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Cuba teka siapakah Perdana Menteri, siapakah Ketua Pembangkang, dan saya rasa anda akan dapat jawapannya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini Dr. Sam telah pun berada kat Parlimen dan bukannya kita tak tahu. Dr. Sam ini memang sedang digroom oleh PAS dan juga Perikatan Nasional mungkin insya-Allah untuk menjadi calon Perdana Menteri pada masa-masa yang akan datang. Dan sekiranya kalau betullah perkara itu, saya yakin ramai pihak yang akan suka dan bergembira dengan pelantikan Dr. Sam sebagai Perdana Menteri dan insya-Allah ketokohan beliau bersama-sama dengan jemaah menteri yang luar biasa daripada PAS terutamanya dan juga Perikatan Nasional dapat memacu negara kita ini ke arah yang lebih baik mudah-mudahan. Tetapi untuk sementara waktu ini, kita nikmati dahulu keberadaan Dr. Sam dalam Parlimen dan kita harapkan Dr. Sam terus profesional dan terus menggunakan kedudukan beliau sebagai ahli Parlimen serta menjalankan tanggungjawab beliau sebagai shadow untuk satu portfolio dekat dalam kerajaan ini untuk terus bersuara bagi pihak rakyat secara profesional dan terus menunjukkan betapa Perikatan Nasional tidak ketandusan tokoh untuk diketengahkan. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, berbalik pada isu awal kita berkenaan dengan royalti minyak dan juga wang ihsan ini. Sekarang bola berada di kaki kerajaan. Bola berada di kaki Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar ingin memuntahkan janji beliau untuk menjadi seorang Perdana Menteri bagi seluruh rakyat Malaysia dan juga menghormati hak rakyat Terengganu? Tetap mahu menggunakan perkataan berundinglah dahulu sebelum mendapatkan peruntukan dan sebagainya. Jikalau itulah keadaannya tuan-tuan sekalian, rakyat Terengganu serta seluruh rakyat Malaysia ni bolehlah tanyakan Datuk Seri Anwar Ibrahim soalan ini kerana beliau nampak gayanya telah betul-betul tidak memuntahkan janji. Cakap tak serupa bikin. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?